Bab 4, Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Topik yang akan dipelajari pada hari ini ialah 4.5 Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Ianya telah mencetuskan dua reaksi yang berbeza, iaitu golongan yang menentang penyerahan Sarawak dan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat 3 faktor penentangan penyerahan Sarawak. Penentangan penyerahan Sarawak dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Yang pertama, tindakan Weinerbroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Weinerbroek menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Yang kedua, Weinerbroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Weinerbroek telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda, Anthony Brooke, dan Tuan Muda, Bertram Brooke. Golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Yang ketiga, Gerard T. McBrien menggunakan muslihat. Gerard T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat. Contohnya, tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Golongan yang menentang penyerahan Sarawak melancarkan pelbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Terdapat 7 bentuk penentangan penduduk tempatan. Pertama, mengadakan persidangan. Johari Anang dan Syarkawi Osman menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Pengerusi persidangan ini ialah Johari Anang. Objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan yang menyertai persidangan ini antaranya termasuklah Pergerakan Pemuda Melayu PPM, Barisan Pemuda Sarawak BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumiputera. Kedua, mengadakan demonstrasi. Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak, Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Perarakan ini disertai oleh 16 persatuan Melayu. PKMS mendesak British berundur dari Sarawak. Antara kata yang tertulis termasuklah, kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. Dan no question. Ketiga, meletakkan jawatan beramai-ramai. British menyedari pemimpin anti penyerahan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. British bertindak mengeluarkan Perkeliling nombor 9/1946 sirkular nombor 9 pada bulan Disember 1946 yang melarang pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Pada 2 April 1947, seramai 400 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan. Kaki tangan yang meletakkan jawatan termasuklah guru serta petugas di pos dan telegraf, jawatan marine, kastam, perubatan dan kesihatan, percetakan, jabatan tanah dan ukur, jabatan kerja raya, bomba dan perbendaharaan. Seterusnya,
seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian sebagai bantahan terhadap Perkeliling nombor 9. Keempat, bantahan golongan wanita. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak ialah Cikgu Lily Eberwin, PKMS, Hajah Sipah Tuanku Osman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kaum ibu yang diketuai oleh Cikgu Lily Eberwin telah pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Cikgu Ajibah Abul mengetuai kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Kelima, menggunakan akhbar. Gerakan anti penyerahan telah mendapat tenaga baharu apabila Akhbar Utusan Sarawak diterbitkan pada bulan Januari 1949. Utusan Sarawak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya, ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949 dan artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949. Keenam, menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu PPM menghantar surat kepada kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Pada tahun 1949, BPS telah menghantar referendum memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British Clement Attlee dengan salinannya kepada Gubernur. Anthony Brooke kemudiannya menentang penyerahan melalui sistem perundangan. Beliau membuat rayuan di Privy Council. Pada 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Namun begitu, rayuan tersebut telah ditolak. Akhir sekali, menubuhkan kumpulan Rukun 13. Golongan muda dalam gerakan anti penyerahan menubuhkan Rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu PPM di Sibu. Kumpulan ini dipimpin oleh Awang Ramli, Morsyidi Siddiq dan Bujang Suntung. Sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu, Sarawak. Satu mesyuarat sulit diadakan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3 Disember 1949 di Sibu. Tahukah anda tentang peristiwa Sungkit Berdarah? Rosli Dobi antara pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam Duncan Stewart dan seminggu kemudian, Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura. Peristiwa ini dikenali dengan nama Sungkit Berdarah. Pembunuhan Duncan Stewart memberikan kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Pada 6 Disember dan 7 Disember 1949, British menuntut pejabat PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak Asas. Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan pada 5 Februari 1951. Rosli Dobi, Morsyidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntung akhirnya dikenakan hukuman gantung hingga mati setelah didapati bersalah. Anggota Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan Sarawak menemui kegagalan. Walau bagaimanapun, gerakan tersebut memberikan kesedaran dan membangkitkan nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Semangat tersebut membawa penubuhan parti politik di Sarawak. Reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Kumpulan penyokong ini diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman.
Terdapat 3 faktor yang menyokong penyerahan Sarawak. Yang pertama, memajukan negeri. Ahli Majlis Negeri, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa menyatakan bahawa selepas perang, negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek, iaitu politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Yang kedua, memajukan penduduk tempatan. Golongan pro penyerahan menubuhkan Young Malay Association YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan YMA menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan sultan. Pertubuhan ini menubuhkan cawangannya di Sibu, Kalaka dan Miri. Yang ketiga, memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Ramai golongan intelektual di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Dengan ini, British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak.